Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Pertama kali saya nak ucapkan selamat hari raya semua. Selamat hari raya Aidil Adha Mak Zahir dan Batin. Kita cuti lama dekat seminggu kita cuti. Kenapa nak beraya kan? Baik. Alhamdulillah, siapa yang dapat beraya tu, siapa yang dapat berkorban, dapat pergi haji, dapat beribadah, dapat puasa Arafah sebagainya, moga-moga Allah terima ibadah kita. Kan? Ibadah besar-besar ni kita biasa kita bersungguh nak buat, ibadah kita kecil kadang-kadang kita leka. Kan? Sedangkan yang kecil-kecil tu biasanya ikhlas. Yang kecil-kecil tu biasanya lebih ikhlas. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya dapat satu video pasal orang semayang dalam kapal. Kapal ni bergerak lah kan, dan kapal ni dia tak ada macam macam kereta, macam masjid ataupun surau yang statik kan. Bila kapal bergerak, kiblat pun bergerak jugalah. Dan dalam video tu saya tengok ada imam yang pertama dia semayang ke arah kiri, yang kemudian imam kedua semayang ke arah kanan. Kenapa? Sebab imam kedua tu dia ikut kiblat yang terbaru. Bila kapal bergerak, kapal berjalan, kadang-kadang kita katakan kapal ke ini, kita pun menghadap ke depan dengan takbir dengan makmum, kita pun Allahu Akbar. Bila dalam perjalanan kapal ni kadang bergerak ombak ke apa ke tak kisahlah kan, dia bergerak ke kiri, jadi kiblat tu dah ke kanan. Datang imam kedua, dia terus angkat takbir berlawanan ataupun berlainan dengan kiblat imam pertama tadi. Kiblat imam pertama kiblat kiri, kiblat imam kedua sebelah kanan. Baik. Jadi dalam video tu orang tengok dah lain kiblat pula. Lain jemaah, lain kiblat. Baik. Pertama tuan-tuan, dalam Islam, dalam fiqh, bila ada jemaah yang pertama, jemaah kedua tak boleh diwujudkan. Kena tunggu jemaah pertama habis, barulah jemaah kedua angkat takbir. Itu satu. Kan? Baik. Yang kedua, kalau sebagai kita juga imam yang kedua, tak ada masalah kalau kita nak ikut kiblat yang sebenar. Kan? Maknanya kiblat pertama tadi, kiblat jemaah pertama dah berlari, dah berlawanan, berlainan dengan kiblat yang sebetulnya, kita boleh angkat takbir dan menghadap kiblat yang sebenarnya. Kan? Baik. Dan itu kalau dalam kapal kan, benda jangan berlaku. Jangan-jangan orang Malaysia ni suka naik kapal. Kita lebih suka naik kapal terbang, ya tak? Baik. Kalau dalam kereta api pula sama je. Dalam kereta api pun sama je. Kan? Dan kereta api ni kalau macam saya tengok dalam ETS, dia ada kompas. Saya tengok dalam surah ETS dia ada kompas. Dia letakkan kompas arah kiblat ke mana. Kan? Jadi senang. Kitab ini dia tak macam kapal, dia tak berombak. Kan? Jadi tak opening sangat untuk solat. Kan? Baik. So katakanlah masa kita naik tu tiba-tiba kiblat mengarah ke arah pintu masuk dan keluar. Jemaah menghadap dia tak apa je. Kan? Tak ada masalah. Dan katakanlah mungkin tempat tu susah kita nak menghadap. Mungkin tempat kiblat tu kita susah nak menghadap, kita takut jatuh ke sebagainya. Kita hanya boleh angkat takbir dan kita duduk. Tak ada masalah. Takut jatuh kan? Kita boleh duduk angkat takbir menghadap kiblat kemudian duduk. Sama juga macam kita semayang dalam kapal terbang, sama je. Kan? Termasuk dengan makmum. Kalau makmum tu walaupun dia muda tu sebabkan kereta api tak stabil, bergoyang, kalau semayang berdiri kita akan jatuh, duduk je lah. Boleh. Sebagai imam, sebagai makmum boleh semayang duduk dalam kereta api ataupun dalam kereta pun tak apa. Kan? Lagi sekarang ni saya tengok dalam iklan tu, dia naik kereta dan dia naik van yang diubah menjadi rumah. Maksudnya dalam rumah tu mesti ada kiblat, boleh semayang ya tak? Kan? Katakanlah kalau kiblat ke arah kanan, kereta ke arah kiri, dia boleh je menghadap ke arah kanan, kemudian lepas tu boleh duduk mana-mana suka hati. Kan? Sebab apa? Sebab untuk keselamatan. Kan? Takut jatuh. Baik. So kita pergi pada ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-57. Kita baca sama-sama. Asyhadu wa wallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Siapa yang nak baca majais 4 harakat, kita baca ulang balik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Baik. Wa dhallalna 'alaikumul ghamma. Ghamam. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ghamam ni apa? Ghamam ni jamak ghamamah. Ghamam ni jamak ataupun plural daripada kalimah ghamamah. Awan. Dia bukan awan sebenarnya. Dia macam kabus yang melindungi langit. Benda ni berlaku bila? Benda ni berlaku waktu orang Yahudi diarahkan oleh Allah dengan Nabi Musa masuk ke Palestin.
daripada Mesir masuk ke Palestin untuk berdepan dengan kaum Kanaan, orang Arab Kanaan. Dan orang Arab Kanaan ni yang asalnya duduk di Palestin. Mana bukan orang Yahudi duduk Palestin, tapi orang Arab Kanaan. Kan baik. So orang Yahudi bila tengok apa, dah dorang lari daripada Firaun. Kan? Kemudian terpaksa berperang pula dengan Arab Kanaan yang asalnya memang penduduk asal bumi Palestin. Takutlah dia. Sebab kalau kita duduk satu castle ataupun satu tempat, kita dah mahir tempat tu. Macam orang KL, dia keluar masuk KL tak ada masalah, dia relax, dia happy je. Orang KL yang duduk KL, dia hari-hari keluar masuk KL, dia tak ada masalah, dia tak perlukan waste, kompos ke apa. Kita yang bukan KL ni yang menggelupur masuk KL. Kita yang bukan KL ni masuk KL tak ada waste, dari jalan KL dah banyak berubah, kita pening ke tak? Kena ada waste. Baik. Jadi orang Yahudi dia risaulah nak masuk berlawan dengan orang Kanaan. Dah diorang ni daripada bumi yang jauh daripada Mesir. Dan musafir pula, tentulah diorang tak bersedia dari segi perasaan, emosi, dia fizikal sebagainya. So diorang tak nak masuk ke Palestin. Diorang cabar Nabi Musa ataupun suruh Nabi Musa berlawan dengan Allah, berlawan bersama Allah, lawan orang Palestin ataupun orang Kanaan, perangai Yahudi. Baik. Jadi sebab degil tu Allah hukum Yahudi sesat selama 40 tahun. 40 tahun sesat tuan-tuan, bukan sekejap. Kan? Baik. Dia bila sesat, walaupun diorang ni tak dapat jumpa di mana ke arah mana diorang tuju, Allah tetap Maha Penyayang. Allah bagi diorang awan. Awan maksudnya awan yang melindungi, menutupi diorang dari panas. Di tengah padang pasir tuan-tuan, mana ada pokok. Kan? Walaupun zaman dulu tak dinafikan ada hutan, cuma tak macam Malaysia lah. Kan? Tak macam Malaysia, tak macam Brazil yang pokoknya tinggi-tinggi dan kita boleh duduk bawah pokok buat kemah. Zaman dulu pokoknya ada, cuma tak ada selebat Malaysia. Kan? Baik. Jadi apa nak dibuat? Allah bagi diorang ni macam perlindungan berbentuk macam awan. Tapi bukan awan, tapi macam awan. Ya? Baik. Dia awan ni lebih putih daripada awan yang biasa. Dan lebih besar daripada awan yang biasa. Maha Penyayangnya Allah. Macam hari ni lah kita tengok orang sesat. Orang bukan sesat ibadah, sesat akidah, tak. Sesat jalan. Maknanya orang dia ni dah tergelincir daripada syariah lah. Tetap ada isi, ada suami, ada anak, ada boleh makan. Ya Allah masih bagi dia peluang untuk dia beribadah. Baik. Dan perempuan, wa anzalna alaikum man. Manna ni maksudnya apa? Manna ni ramai ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan manna bermaksud satu tumbuhan, satu makanan manisan yang diturunkan ke atas pokok. Ini daripada pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang baik. Kemudian seorang ulama tafsir bernama Mujahid mengatakan manna maksudnya dia macam getah, samrah. Getah. Ya. Getah getah macam kita sekejap Lokman nak join. Okey. Saya mengatakan mana adalah macam getah pokok. Kalau kita tarik getah, kalau keluar getah, kadang-kadang pokok tu bergetah tak? Pokok yang macam getah macam mana nak cakap dia macam keluarkan darah lah, bukan darah, tapi begitulah lebih kurang nak fahamnya. Itu masuk manna wasalwa. Baik. Dan kata Imam Suddi ya, teman. Okey. Imam Suddi dia mengatakan manna tu bermaksud satu makanan yang jatuh, yang diturunkan oleh Allah ke atas pokok halia. Kan? Pokok halia rendah aja. Jadi dia orang boleh ambil dengan tangan. Itu maksud makanan manna. Baik. Dan kata Imam Qatadah, manna ni dia jatuh macam salji. Dia bukan jatuh kat pokok, dia jatuh macam salji. Siapa pernah tengok salji? Kita tengok dalam cerita, dalam movie tak? Ataupun dalam sebagainya, dalam video sebagainya, salji turun macam mana? Begitulah manna diturunkan. Baik. Dan dikata Imam Qatadah ataupun Qatadah, dia lebih putih daripada susu, lebih sedap daripada madu, kan? Baik. Dan dia turun di waktu daripada keluarnya matahari, bukan matahari, sebelum subuh dan sampailah habisnya subuh. Itu manna, di mana waktu mana dia keluar sebelum subuh dan selepas habisnya subuh. Ya, baik. Kemudian orang Yahudi dia tak boleh ambil semua.
Dia boleh ambil cukup untuk hari tu je, dia ambil makan untuk hari tu je. Lebih daripada tu benda tu akan hilang ataupun kau rosak. Itu kelebihan ataupun yang apa rezeki Allah bagi pada orang Yahudi. Manna. Baik. Kemudian kata Rabi' bin Anas. Dia kata Imam Rabi' bin Anas. Apa dia turun macam madu, kemudian dia akan campur dengan air buat minum. Manna wa salwa tu apa? Manna tu kata ulama, kata sahabat dan juga ulama-ulama tafsir ni, manna ni adalah satu benda macam madu yang kita boleh campur dengan air, kita boleh minum. Begitu. Baik. Kemudian Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Dia kata tak, itu sebenarnya manna adalah madu sendiri. Manna tu adalah madu sendiri. Baik. Kemudian secara apa kita nak rumusan ataupun kita nak buat apa dah panggil dari usul fiqh ya, saya lupa dah walaupun saya usul fiqh. Apa taufiq baina adillah. Taufiq ya, maknanya kita menggabungkan. Baik. Apa yang ulama-ulama tafsir dia sebut, akhirnya kita dapat rumusan, conclusion ataupun apa taufik ni adalah mana ni kalau kita campur dengan air dia jadi air. Kalau kita campur dengan makanan dia menjadi makanan. Apa benda tu, mana tu dia bukan daripada bumi. Allah datangkan daripada alam yang apa daripada tempat lain. Itu masuk manna. Dia bukan daripada bumi. Kan? Itu masuk manna. Baik. Kemudian apa tu kata Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sayyidina Sa'id bin Zaid seorang sahabat Nabi yang dia masuk syurga, dia katakan Nabi SAW ada bersabda apa manna ni dia macam apa Allah SWT macam mushroom apa? Mushroom cendawan. Dia macam cendawan ya. Dan dia punya air boleh dibuat sebagai sakit ataupun apa ubat penyembuhan sakit mata. Ya, manna tu adalah dia macam cendawan dan dia mahal sekarang ni, dan dia boleh digunakan sebagai untuk ubat sakit mata. Baik. Salwa apa pula? Manna wa salwa. Salwa ni dikatakan sebagai burung. Burung macam-macam lah. Ada mengatakan burung bentuk sekian, ada mengatakan burung macam burung bentuk merpati, ada kata besar sikit, ada mengatakan kecil sikit. Wallahu a'lam. Tapi dia adalah burung. Manna ni macam tadi kita sebut, dia adalah macam manisan ataupun madu ataupun dia adalah macam getah pokok. Salwa adalah burung. Burung macam mana? Wallahu alam cara tepatnya, tapi sahabat ataupun mufassir ataupun ulama tafsir mengatakan dia macam burung merpati, ada mengatakan ataupun sebagainya. Kan baik. Kemudian macam mana orang Yahudi makan burung tu? Ada yang sebut orang Yahudi bila dia orang lapar, dia tengok burung tu. Kalau burung tu besar, dia akan sembelih, dia akan makan. Kalau dia jumpa burung tu kecil, dia biarkan. Mana burung tu hidup dalam keliling tempat orang Yahudi duduk. Minuman dia orang ambil daripada manna, makanan dia orang ambil daripada salwa. Sepanjang 40 tahun orang sesat tu, begitulah makanan orang Yahudi. Kan? Kata panda tak laku dah zaman tu. Kan? Grapefruit tak boleh, tak boleh hidup waktu tu. Kenapa? Sebab dia orang dah ada makanan daripada manna wa salwa. Baik. Kemudian orang Yahudi ni perangai dia dapat manna wa salwa, dia kata wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, kita orang haus. So Allah turunkan manna. Kemudian dia kata kita orang lapar, Allah datangkan salwa. Dia kata orang Yahudi, kita orang tak ada pakaian macam mana ni? Kita pakaian mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun paling lama. Kan? Lagi pula zaman dulu pakaian ni diberi kualiti tak cantik. So apa yang Allah bagi pada orang Yahudi, pakaian dia orang mengembang macam mana badan orang mengembang. Bermaksud kalau budak tu pakai baju tu akan tukar. Basuh je. Nanti dia akan panjang sendiri. Itu mukjizat zaman Nabi Musa. Hari ni kalau ada baju lah kita pakai, tak payah tukar-tukar sampai umur 10 tahun, seronok je dah. Kan, baju baby tu dia mengembang ikut kebesaran baby. Kan, kalau boleh berlaku begitu, tutup kilang masa apa jual baju. Kan. Tapi itulah yang diberikan pada orang Yahudi zaman dahulu, zaman Nabi Musa. Dia orang tak perlu beli baju baru sebab baju tu mengembang, membesar mengikut saiz masing-masing. Kan, kalau dia kurus, dia diet mungkin dia kurus balik lah. Kalau dia mengembang perutnya, dia akan mengembang balik. Baik. Kemudian apa yang kaum Nabi Musa buat berbeza dengan apa yang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW buat. Orang Yahudi bila lapar, dia pergi kepada Nabi, dia kecam Nabi, dia kutuk Nabi, dia desak Nabi Musa. Sahabat Nabi Muhammad SAW berbeza. Bila orang lapar masa perang Tabuk, dia kumpulkan makanan, kemudian minta Nabi doakan. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bila dia orang lapar masa perang Tabuk, balik dari perang Tabuk ataupun masa pergi tu lapar, tak ada cukup makanan. Apa yang sahabat-sahabat buat? Daripada pendapat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar mengatakan kumpul makanan, kemudian minta Nabi Muhammad SAW doakan keberkatan dan makanan dia ditambah.
Dia tak perlu nak kecam Allah, tak perlu nak ugut Allah, tak perlu nak apa, nak kurang ajar pada Allah ataupun kepada Nabi Musa. Itu sahabat-sahabat Nabi buat. Kemudian makanan, minuman macam mana? Minta Rasulullah doakan, moga-moga turun air daripada langit. Turun air hujan. Kan baik. Kita tuan perempuan, hari ni kita dapat makanan, buka petais ada makanan. Di dapur ada makanan. Buka paip ada minuman. Baju kita boleh cukup mencukupi dengan kita hanya perlu beli dekat kedai sebagainya. Kan? Tapi kita punya akidah hari ni, kita punya ibadah kita hari ni adakah sama macam para sahabat Nabi? Persoalan dia. Kan? Kita punya nikmat lebih banyak daripada orang Nabi Musa dapat. Kan? Walaupun kita tak dapat tengok laut terbelah. Tapi paling kurang kita dapat belah laut dengan terowong bawah laut. Kan? Walaupun tak sama mujizatnya, cuma nikmatnya kita dapat banyak, kekal benda tu. Kan? Macam-macam nikmat kita dapat hari ni. Kan, baju kita dapat, makanan kita dapat, tak perlu tunggu daripada langit, kita boleh order sebagai kita masak ikut apa cita rasa kita. Kan? Tapi adakah ibadah kita, akhlak kita macam umat Nabi Muhammad SAW? Kan? Itu persoalan yang perlu dijawab oleh semua kita sendiri. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum penutup kita baca sama-sama ayat tadi. Moga-moga kod lah ini yang terakhir yang kita akan baca, ya. Moga-moga di pada mahsyar nanti kita punya darjat dan pangkat kita pada ayat ini, surah Baqarah ayat yang ke-57. Ya, syaitanir rajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-58. Ya, saya mohon pada semua yang dengar malam ni tolong hafal ayat ni, dan moga-moga kita dapat hafal satu hari satu ayat, dan kita dapat belajar tafsir satu hari satu ayat. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Ya, pemaaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala.